يا الله 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 يا الله 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 يا bermula bermula yang terlebih baik umat ini iaitu yang terlebih banyak perempuan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa sangat ingin dia kepada perempuan, maka jikalau ia tiada berkahwin, niscaya hendaklah ia berkahwin. Dia hukum asal kahwin ni harus, dia tak wajib. Dia tak wajib kahwin. Tapi kalau dia ada rasa kehendak daripada perempuan, maknanya ada ke orang yang tak ada kehendak ada perempuan? Bukan tak ada kehendak perempuan. Dia fikir benda ni bukan benda utama bagi dia. Bukan kehendak dia. Dia tak berfikir. Kalau dia ni rasa kehendak daripada perempuan, terutama kehendak dia kuat daripada perempuan, maka kat situ wajib dia kahwin. Kenapa? Bimbang pada dia. Bimbang pada dia apa? Bimbang pada dia nanti akan menyebabkan berlakunya pada dia maksiat. Bimbang pada dia nanti akan menyebabkan berlakunya maksiat. Lepas tu, dia katakan Imam Ghazali kata dalam kitab ni dihukumkan dalam syarak. Siapa yang ingin dia pada perempuan, maka jikalau tak kahwin, kahwin. Jadi, hukum asal, yang kedua ni tak slide ni. Hukum asal ni, kahwin ni, hukum asal dia harus. Ni. Hukum asal perkahwinan. Harus. Yang tak wajib lah. Tak wajib. Tetapi jika dikatakan berkendak ia pada perempuan, jika ada keinginan pada perempuan, maka wajib bagi dia berkahwin. Jadi kalau nak kahwin tu nak kena kumpul duit, wajib bagi dia kumpul duit. Kita kena faham itu lah. Maknanya wajib ni namakan wajib apa ni? Ni wajib apa nama ni? Wajib syarat. Bukan. Wajib syarat. Wajib RD. Ni wajib RD. Ni wajib yang mendatang. Kenapa wajib mendatang? Maka kenapa? Sebab dia ada berkendak. Dia berkendak. Dia berkendak. Jadi kat sini maka jatuh wajib. Ini wajib RD, wajib RD. Kenapa wajib RD? Dia ada sesuatu yang mendatang pada dia. Apa mendatang pada dia? Rasa kehendak pada perkahwinan. Lepas tu ni nama dia pun wajib. Asalnya harus.
Arabi. Baru. Ustaz, ini Mendatang. tiga perempuan Ustaz. Ah, Adik nama yang penuntut lelaki ke perempuan ni? Aini. Aini ramai pondan nak ni. Balik. Tak tahu lah Aini ramai apa. Tapi dalam ni memang ramai perempuan je dari dulu sama. As expected lah ni. Dulu lelaki apa orang ni? 1, 2, 3, 4. Rasanya 162 ni lelaki apa orang. Memang Saya lelaki Ustaz. dah confirm dah. Confirm tak? Confirm. Saya kena check balik dapat komputer check dah. Cambat dia kena check balik. Dia kata nanti dia confirm balik. Confirm petang dia. Okey. Dan kahwin ini jatuh sunat. Ni ada hukum sunat pula. Ni satu hukum sunat. Bila dia katakan bila dia mampu tetapi dia boleh mengawal nafsu. Bila telah balik ada kehendak dan mampu kawal nafsu. Jadi kat sini pada hukumnya ni dikatakan sunat. Sunat nak kahwin. Dari segi satu hukum dia kata sunat. Harus orang itu berkahwin bila tiada halangan dan galakan. Maknanya bukan di peringkat yang itulah, di peringkat yang wajib kahwin ke, sunat kahwin ke. Jadi harus jadi kahwin. Boleh nak kahwin pun tak apa. Inilah yang dikatakan hukum asal. Ini harus. Ini hukum asal. Okey. Makruh. Ada boleh dengan makruh. Bila tiada mampu ia dari segi fizikal dan mental, tetapi tiada beri mudarat pada isteri. Dia fizikal dia pun tak berapa elok, mental dia pun cara dia otak dia pun tak bagus. Jadi kat sini hukum dia makruh. Tapi dengan syarat kekurangan itu dia tidak beri mudarat pada isteri. Kalau kekurangan itu cedera mental tu memberi mudarat kat isteri dia, itu ada hukum lain. Itu ada hukum lain lah. Ini
Okay. Kali ni lah jatuh pada hukum. Ni jatuh pada hukum. Ni apa? Ni apa? Tak haram lah. Tapi tak layu lah. Dah ada berapa tu? Berlima. Mana letak eh? Ini hukum haram. Bila tiada mampu dari segi fizikal atau mental dan berkemungkinan dan mungkin menganiayai pasangan. Jadi pasangan dan tak isteri lah pasangan. Dia tak mampu, dia tak apa, dia ada masalah pula fizikal, mental. Mampu ni maknanya nafkah. Mampu ni maksudnya nafkah. Jadi kat sini lah hukum dia haram. Okey. Okey. Dan lagi katanya pula, kata Imam Ghazali lagi. Barang siapa sangat baginya syahwat kepada perempuan, padahal tiada terpelihara syahwat itu yang tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat beristeri lebih dari 1 hingga 4 orang. Okey. Lagi satu hukum. Ini sambung. Satu hukum sunat ni kat sini. Maka hukum sunat ni jadi 2 keadaan lah. Hukum sunat kahwin ni apabila dia telah balik, walaupun dia mampu kawan nafsu, sunat boleh kahwin. Okey. Lagi satu macam ni. Sunat juga keadaan macam mana? Keadaan bila kahwin seorang, satu orang yang cakap, tetapi tiada pecah nafsu. Pecah nafsu mana apa? Apa maksud pecah nafsu? Tak puas.
Tak puas lagi. Tak terkawal nafsu lagi. Tak terkawal nafsu. Masih berkendak yang kuat. Dengan satu perempuan. Maka sunat kahwin sampai 4. Maknanya satu bini pun dia rasa tak boleh. Sebabkan dia terlibat dengan maksiat ke apa benda ke apa-apa lah. Mungkin ada orang jenis nak kuat bini lah. Nak kuat bini. Jadi hukum dia sunat dia berkahwin. Ni sunat ni. Ini dua keadaan. Tadi yang asal tadi. Dia kata yang ni sunat dia berkahwin sampai 4. Ini kata Imam Al-Ghazali. Apa lagi sunat? Jika tiada ketedara syahwatnya itu atau pecah syahwatnya itu, tiada tetap hati dengan segala isteri yang ada kepadanya, maka sunat diganti dengan isteri kahwin lain. Ganti ni maksud apa? Cerai, tukar. Itu maksud ganti. Jadi ada lagi situasi sunat? Ada. Keadaan jana. Ni satu situasi lagi. Apa ulama dia kata? Tiada pecah syahwat atau tiada tetap hati dengan isterinya. Maknanya dia dah tak suka ke apa benda, tak boleh nak pergi ke apa benda ke, macam-macam lah benda lah. Apa-apa sebab lah. Hati dia tak tetap dengan isterinya yang ada kepadanya. Maka sunat diganti. Maka sunat ganti isteri. Ganti ni maknanya apa? Maknanya dia dikatakan bercerai tu. Lelaki tafiq banyak cakap kalau orang lelaki dia ada masalah apa-apa lah dengan isteri dia, kalau dia rasa dengan menceraikan isteri tu, isteri ni boleh jadi baik, sama ada dia berserangan tu dia boleh jadi baik, atau mungkin dia kahwin dengan orang yang boleh jadi baik, maka bolehlah dia memisahkan isteri dia. Tapi kalau dia rasa kalau bercerai, isteri ni makin lagi teruk. Kalau teruk yang baik ni maksudnya segi agama dia. Mungkin harta dia ada, harta dia banyak. Maka waktu tu hendaklah dia bersabar. Itu dua keadaan. Hendaklah dia bersabar. Bersabar apa? Akan perangai isteri dia. Itu yang cerita dalam kitab-kitab lah. Jadi ada beberapa keadaan yang sunat. Ada 3. Ada 3. Okey. Dan adalah Sayyidina Ali sangat banyak berkahwin hingga berkahwin lebih daripada 200 isteri. Dan terkadang kahwin ia sampai 4 perempuan dengan satu akad. Dia kahwin serentak 4. Dan terkadang ia talak akan 4 isterinya dengan sekali talak pada satu waktu dan diganti isterinya dia pada waktu tu juga. Ini cerita dulu ni. Dan adalah Muirah bin Syubah beristeri 80 perempuan. Dan adalah di dalam sahabat Nabi SAW seorang yang ada baginya 3 isteri dan 4 isteri. Dalam kitab ni kata, dan dalam guru masa belajar dulu kata,
Tak, sahabat Nabi ni ada bini 2, ada bini 3, ada bini 4. Benda ni bukan jadi benda yang memalukan pada zaman dulu. Benda ni benda yang biasa je. Kalau tanya bini berapa? 3. Tak ada apa-apa. Tak ada apa yang perlu diberi perhatian, tak ada apa yang perlu dimomokkan, tak ada apa yang perlu ditakutkan, tak ada apa yang perlu diganjilkan pada keadaan dulu. Sekarang je orang jadi macam-macam. Orang cerita macam-macam, orang cakap macam-macam. Dan dulu, para sahabat ni isteri 3, isteri 2. Lepas tu bercerai, kahwin pula orang ni. Dia benda ni yang jadi bukan jadi benda yang pelik. Pelik. Macam mana kita tak pelik sekarang, orang makan 3 hari sekali. Kita tak pelik. Dulu sahabat dia makan bila lapar. Dia makan bila lapar. Tak lapar lagi, tak lapar dah. Sehari sekali makan lapar. Makan hari sekali. Kadang kalau kita kata, orang ni dia makan sehari sekali, dia jadi pelik. Dia jadi pelik lah, jadi pelik. Kenapa? Dia against the norm. Dia berlawanan dengan normal yang orang manusia lain ada. Jadi mungkin waktu dulu ni, kalau orang isteri seorang ni, orang pelik lah. Seorang yang ni orang pelik. Orang pelik. Tapi sekarang kalau isteri seorang biasa. Isteri 4 orang pelik. Kena pula isteri 4, nanti lagi 2 tahun, dia bercerai seorang, dia kahwin lagi 1. Lagi 2 tahun, dia cerai 2, dia kahwin lagi 2, jadi keempat. Lagi pelik. Tetapi dalam sahabat dulu, dia kata apa? Adalah baginya, dalam sahabat Nabi SAW, seorang yang ada baginya 3 isterinya dan 4 isterinya. Dan seorang yang ada baginya 2 isteri. Bukan benda yang asing. Bukan benda yang asing. Tapi sama, sebab tu kita tengok macam kita kata sekarang ni kahwin 2-3 dia memomokkan dengan cerita yang tidak harus jadilah. Tidak dilihatkan keindahan poligami itu, tidak dilihatkan. Tapi yang dilihatkan bergaduh, begini, begitu. Jadi menyebabkan ketakutan itu melanda semua perempuan. Ini satu drama dilihatkan itu. Ini satu kenyataan yang pahit tapi kita telan, memang betul. Siapa yang create macam kita kata makan Makan ni harus juga hukum dia. Makan ni harus. Kamu macam kahwin, harus je. Tapi kalau dia kata, awak kalau makan, tak makan, awak mati. Awak kena makan juga malam ni. Wajib makan. Jadi siapa yang create breakfast, lunch, tea, petang, dinner, siapa yang create ni? Bukan orang Islam. Orang Islam. Tak ada dalam hadis kata Nabi itu makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam, makan lepas malam, siapa? Tak ada. Bukan agama Islam yang create pasal makan banyak kali ni. Tapi orang lain, bangsa lain, yang agama lain yang create. Dan kita jadi macam kita sekarang. Jadi kalau orang makan 5-6 kali sehari, orang tak heran. Kenapa? Memang orang makan macam tu, dah jadi normal. Dan kan makan banyak ni, akibatnya memang tak bagus lah. Akibatnya memang tak baik. Yang kita dah belajar lah. Akibat kenyang ni ada berapa? Ada 10 ke. Akibatnya tidak baik benda kenyang. Tapi itu dia kata tu. Dan seorang baginya 2 isteri. Ada 2 isteri, ada 3 isteri, ada 4 isteri. Demikianlah yang tidak terhingga mereka itu kerana yang dikenali dengan banyakkan isteri dan menjadikan dengan dia sekira-kira memecahkan syahwat dan menetapkan hati. Dia kata, maka sayugianya ubat itu atas kadar sakit. Kenapa? Ubat itu atas kadar sakit. Apa maksud ubat atas kadar sakit? Apa yang Imam Ghazali kata ubat itu dia ceritalah. Ada orang bini 2, ada orang bini 3, ada orang bini 4. Ubat itu atas kadar sakit. Apa maksud?
Kenapa bini ketiga? Ubat itu atas kadar sakit. Betul kan? Ikut keperluan. Ada orang Sama betul-betul, ada orang dos dia 1 biji sekali. Ada orang dos dia 1 biji 3 kali. Ada orang dos dia satu biji 4 kali makan satu hari. Ikut kadar penyakit dia. Jadi Imam Ghazali ni memberi satu kata-kata apa? Nak cakap apa? Perumpamaan. Perumpamaan. Kalau nafsu kau kuat dengan satu, kau tak boleh masih lagi tak, nafsu kau masih lagi orang kata menggelabah. Masih lagi tidak ketahuan, masih tidak ketentuan, masih lagi dari bini seorang pun tengok perempuan lain pun rasa macam-macam rasa tak baik. Maknanya dia punya nafsu ni kuat, maknanya kadar nafsu dia kuat, maknanya bini dia kena ramai. Faham? Kadar nafsu itulah dia dipanggilkan sakit. Bukan maknanya nafsu itu penyakit. Jadi ubat yang dia kena perlu berbini ramai. Berbini lebih dari seorang. Jadi sebab nafsu kuat, bini dia lebih dari seorang. Kenapa? Ubat itu atas kadar sakit. Faham tak? Faham Ustaz? Faham. Tak orang perempuan boleh faham. Perempuan tak boleh, perempuan ni nak tak boleh kahwin dua. Tak boleh kata banyak lelaki. Kenapa banyak lelaki? Ubat nafsu atas kadar sakit. Tak boleh. Dan perempuan ni selalunya dia bukan begitu. Pada normal dia bukan jadi begitu. Tapi Allah jadi bagi lelaki dia begitu. Lepas tu syarak ni dia diberi kepada lelaki. Kita jangan sekali kita kata makna adil. Jangan kita pertikaikan lah. Kalau kita rasa kita tak terima atas dasar macam-macam lah kan. Macam itu satu hal lain lah. Tapi jangan sekali kita kata kahwin dua ni haram. Ni boleh murtad. Ni jaga-jaga. Ni jangan sebut lah. Jangan sebut. Jangan sebut. Jadi ulama' ni terangkan atas dasar hukum. Kita setuju tak setuju, itu soal lain. Tapi dia bagi satu bengaan ni. Maka sesungguhnya, sayogianya, ubat itu atas kadar sakit. Lepas tu kalau kita tak belajar, kita tak faham apa maksud ubat atas kadar sakit. Tak apa yang sakit ni, kita bini ramai. Bukan sakit, contohnya. Contohnya. Ada orang makan ubat banyak satu hari. Kenapa? Sakit dia teruk. Dia sakit A, sakit B, sakit C, 3 serangkai. Banyak ubat dia. Ada orang sakit satu je. Jadi ubat satu je. Jadi kadar makan ubat ni, berapa kerap makan ubat, berapa banyak makan ubat, itu nama dia kadar. Bergantung pada penyakit. Jadi di sini yang dikatakan ubat itu adalah isteri dia yang boleh menetapkan hati dia, isteri-isteri dia yang boleh memecahkan nafsu dia. Kerana supaya syahwat dia terjaga, terpelihara daripada maksiat. Okey. Satu. Kalau dia tak mampu kahwin, dia ada kehendak tak mampu kahwin. Dalam Islam, dia ada satu cara yang dikatakan hendaklah engkau apa? Berpuasa. Berpuasa. Itu dikatakan berpuasa. Sebab tu kebanyakan ulama' dia tidak setuju dengan keharusan orang lelaki mengeluarkan mani dengan tangan. Orang lelaki, kenapa? Kita nak halang daripada zina, mengeluarkan mani dengan tangan, maknanya menghalang perbuatan dosa dengan dosa yang lain. Itu ulama' tak setuju, tak terdasar tu. Mengeluarkan mani dengan tangan tu dosa. Nak halang daripada zina, dosa juga. Jadi, dikatakan menghalang dosa itu mesti dengan amal. Apa? Itulah puasa tu. Itulah puasa. Jadi, kalau lah nak mengelakkan dia kata berzina tu, maka Rasulullah diberi satu jalan. Dalam Islam dia beri jalan, apa dia? Itu nama dia berpuasa. Berpuasa. Lepas tu ulama'-ulama' pada kebanyakannya pendapat kaul
Dia kata bukan dengan mengeluarkan mani dengan tangan. Kenapa? Mengeluarkan mani dengan tangan itu satu dosa. Tidak boleh menghalang dosa dengan dosa yang lain. Tidak boleh menghindar dosa dengan buat dosa yang lain pula. Tak boleh. Tak boleh nak curi. Mudarat lah, tertangkap kenapa. Tapi buat apa? Ambil rasuah. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Kenapa? Menghindar satu dosa dengan dosa yang lain. Menghalang dengan zina, mengelakkan zina, menghalang dengan tangan. Itu dikatakan dosa yang lain. Jadi disuruh buat satu benda, dia kata apa? Itu dikatakan berpuasa. Okay. Faedah yang ketiga. Menarik tak tajuk ni? Menarik Ustaz. Aku nak dengar perempuan jawab, orang lelaki nak jawab. Seram Ustaz. Seram. Menakutkan Ustaz. Menakutkan. Untuk lebih faham Ustaz. Demo kena belajar lah. Demo belajar. Apa yang kita kata, kita belajar. Nombor 3. Dengan sebab berkahwin itu menyelesaikan hati, mentadbirkan pekerjaan rumah. Ni Allah mana bilang ni. Apa faedah hari ni? Nombor 3. Apa faedah kau kahwin? Menyelesaikan hati. Siapa tanya? Ada orang tak tangan? Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, boleh tak? Boleh. Ni setengah adalah orang lelaki memang betul original punya lah. Orang lelaki tu tak ada nafsu sebab dia mempunyai penyakit kecil manis. Lepas tu dia berhajat memang berkahwin, dia bukan nawai itu kerana Allah nak kahwin. Dia kahwin kerana nak harta isteri. Itu macam mana pula Ustaz? Dia kahwin dengan harta isteri? Dia nakkan harta. Makro dia kahwin lah. Makro dia kahwin. Dia bila dah berkahwin, bila dia berkahwin, Dia tak mampu makro dia kahwin. lepas tu bila dia berkahwin, dia tak ada macam kalau sepatut dia kalau isteri sakit apa dapat pahala itu tanggungjawab dia kan Ustaz. Dia pising kedekut tahi hidung masin. Itu dia kata tahi masin tu. Hidung masin pergi mengadu dengan kadi. Mengadu dengan kadi. Cakap dia kahwin dengan saya, dia tak bagi saya nafkah, dia tak bagi saya apa, dia kedekut, dia gini, dia nak harta saya, ngadu dengan kadi. Ngadu dengan kadi nanti kadi akan cakap apa nak buat. Kalau nak minta pasak ke, kita boleh cakap tadi. Dan kita ada alasan untuk minta pasak. Tapi memang dia pergi mahkamah sebab dah ada perempuan lain yang banyak harta pula lagi. Itu pesennya. Itu macam mana Ustaz? Perempuan ni lah kena nilai dia. Tapi tak tahulah nilai itu saja lah Ustaz. Memang semua kita tak tahu lagi, tak kahwin dengan dia, kita tahu tak apa hajat dia. Dan orang lain pun tak tahu kenapa dia kahwin dengan perempuan ada harta. Adakah betul-betul memang dia dah harta atau dia ada berniat lain. Orang lain pun tak tahu. Jadi niat dia kahwin ini adalah pada dia. Cuma niat ni dia nak perempuan tu kaya sebab dia tak ada duit ke apa, itu satu niat yang tidak bagus. Tapi bila dia kahwin, apa pun dia kena tanggung perempuan ni dan dia kena laksanakan tanggungjawab. Kalau dia tak ada tanggungjawab, maka perempuan ini berhak untuk mengadu pada kadi dan menceritakan ketidaktanggungjawab dia. Lepas tu kita lagi satu, dia ada melafazkan. Dia kata dia kahwin dengan isteri. Kenapa isteri sakit tu Cik Ustaz? Memang dia kata kenapa sebelum kahwin tak beritahu yang isterinya sakit. Itu dia melafazkan perkataan tu. Kenapa tak beritahu sebelum kahwin yang menyatakan isterinya sakit. Sebenarnya apa ayat-ayat itu dia tak semua penyakit itu daripada Allah kan Ustaz? Bukan. Dia soalan cakap kenapa belum kahwin tak beritahu sakit. Dia tak nak tanggung. Patutnya dia kena tanggung. Dia kahwin dia tak tanggung. Dia tak nak tanggung.
Kalau dia tak Dia nak kata- tanggung, isteri ni mengadu pada tadi, saya sakit, dia tak jangan tanggungjawab dia, maka saya minta cerai. Habis itu. Faham? Dan Memang dia dia- patutnya dia kena siasat isteri ni macam mana sebelum kahwin. Baik ke, tak baik ke, sihat ke, sakit ke, gila ke, waras ke. Dia Tak ada, bertanggungjawab dia untuk tanya pada orang, dan orang yang ditanya itu mesti orang yang kenal perempuan ni, dan orang perempuan kenal ni boleh bercakap dengan dia, kau jangan kahwin dengan dia sakit, kau jangan kahwin dengan dia gila. Maka dari kat situ tidak jatuh mengumpat. Okey. Kalau isteri ni kena macam ni, dia kata kenapa ni, kita apa ni, isteri tak puas hati, isteri ni rasa seksa, pergilah pejabat agama, selesai. Kena faham Tapi pula hati isteri pula punya perasaan perasaan dekat dia. kasihan tanggung dia, jangan cakap apa-apa. Itulah keluhan hati hamba. Itulah keluhan hati hamba, ya Allah. Ya Ustaz, terima kasih dan nanti saya open minded ke kawan-kawan tu yang cerita ditanya. Kesian, memang kesian. Tapi kalau kesian, tanggung. Jadi kita sabar. Ikut sunnah. Yelah, Kan saya Ustaz dengar. Memang jangan kesian. Tapi kalau sampai menderita, okey, boleh tahan. Pahala ada, besar pahala. tapi isteri ni dia tahu rasa seronok. Apa suami ni buat, rasa nikmat nak buat dah. Ibarat macam Ayub sakit ulat tu. Oh, itu ahli tu, bagus tu. Baguslah. Kita tengok dia, kita kesian. Kita pula yang berita. Dia steady, okey, bagus. Kita dia kesian. Kesian je. Tapi dia rasa okey. Dia kata dia tak Nabi Ayub, ulat makan kaki. Okey, jalan. Dia macam seronok apa yang suaminya buat. Okey lah. Baguslah, bahagia tu seronok. Rasa nikmat hati dia kata. Bagus. Oh, mana aku nak cari perempuan dia ni. Itu memang susah. Saya memang tabik dengan Ustaz. Saya memang tabik waktu rasa dia kan. Dia rasa macam ibarat taman syurga. Baguslah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ustaz buat keluhan pagi ni. Okey. Ustaz, boleh saya tanya Ustaz? Gini Ustaz, macam mana kalau yang perempuan dia macam ada masalah mental, maksudnya dia jenis yang makan ubat untuk mengelakkan dia tantrum ke apa, tapi dia berkeinginan untuk berkahwin Ustaz. Macam hukum tadi lah. Kalau kita rasa dengan tantrum perempuan itu mudaratkan pada pasangan dia, maka hukum dia haram kahwin. Kalau dia berkeinginan, maksudnya kalau boleh tu dia menahan keinginan dia tu macam mana Ustaz? Nak keinginan lah. Sebab dia akan mudaratkan pasangan dia. Kalau dia ada sakit mental, dia tantrum, dia ambil pisau, dia bunuh lelaki, dia tikam yang anak, kan jadi mudarat pada orang lain. Ya betul Ustaz. Ada saudara macam tu Ustaz. Ada dia yang diuji keadaan gitu. Dia ada masalah jiwa. Jadi dia kalau benda ni mudarat pada pasangan, dia jadi haram. Baik. Okay. Tapi Ustaz, macam mana kalau kita nak nasihat dekat dia Ustaz? Pasal ini saudara saya Ustaz. So dia bagi dia link lah, tu dia dengar. Pasal dia, yelah umur pun dah dalam 40 lebih, tiba-tiba dia kata dia berkeinginan untuk berkahwin Ustaz. Lepas tu dia macam dia dah kenal seseorang lah. Tapi dia jenis yang makan ubat. Kalau dia tak makan ubat, dia akan ada masalah lah. Cuma saya sebersalah nak nasihat macam mana Ustaz? Kita benda sini, dia kena belajar agama. Orang sini kalau kita nasihat pun tak nak terima kadang. Elok dia belajar agama. Dia kena usaha untuk menyiapkan diri dia jadi isteri yang baik ni, dia belajar agama. Baik. Okey Ustaz, terima kasih. Dia pergi masjid lah belajar agama. Okey. Jadi faedah ketiga ni, menyelesaikan hati daripada mentadbir pekerjaan rumah. Mentadbirkan pekerjaan rumah. Tu dia duduk tu memang masak, makanan, sapu rumah. Dan kita ada sebut sapu rumah. Ketika dia tak ada vacuum, zaman dulu tak ada vacuum pun. Sapu rumah,
menyediakan kehidupan. Kerana isteri yang solehah itu dikatakan membaiki ia segala pekerjaan itu. Membaiki ni membuat lah. Membaiki, maknanya memperelokkan. Dia bila dia bujang dia boleh buat. Tapi tak sama. Orang lelaki dapur rumah, orang perempuan dapur rumah tak sama. Kita boleh tengok ni. Orang lelaki kemas rumah, orang perempuan kemas rumah tak sama. Jadi apa dia kata itu? Membaiki isteri yang solehah itu dikatakan membaiki, maknanya membaiki ni repair, memperelokkan pekerjaan itu. Okay. Jadi bila ada isteri yang buat benda-benda ni untuk dia, bila ada isteri yang buat benda ni untuk dia, maka terhasillah ini tak sini lah. Maka terhasillah benda ni. Apa terhasil ni? Selesailah hati dia, maknanya mudahlah hati dia dalam berbuat ibadat. Mudahlah hati dalam berbuat ibadat. Dan menuntut ilmu. Tiga-tiga ni lah. Dan inilah kata Sulaiman Ad-Darani. Ini kata seorang ulama. Apa nama ulama tu? Sulaiman Ad-Darani. Kita tengok sini perkataan dia. Kata Sulaiman Ad-Darani, isteri yang soleh itu bukan ia daripada dunia yang sia-sia. Maksudnya isteri yang soleh itu, dia bukan perkara dunia yang sia-sia. Isteri ni makhluk ni dunia. Tapi kalau dia solehah, dia bukan isteri perkara yang sia-sia. Bukan benda yang tidak ada memberi manfaat. Dia sangat beri manfaat. Itu dikatakan isteri yang solehah, yang baik. Bukan dunia yang sia-sia. Maksudnya bukan benda yang tak ada manfaat. Bukan benda yang tak ada manfaat. Kerana ia menyelesaikan bagimu dengan takdir pekerjaan rumah tangga. Dua perkara lah. Menyelesaikan bagimu akan dua perkara. Apa dua perkara ni? Ini dua perkara ni saya akan berimu.
Satu tu yang dia kata itu, urus tadbir rumah tangga. Ni. Mentadbir akan mengurus akan pekerjaan rumah tangga dan lagi satu dikatakan apa? Menyampaikan syahwat sekaliannya. Maknanya menyampaikan syahwat ni menguruskan syahwat, menyampaikan syahwat sekaliannya. Bila sekali maknanya bila masa dia perlu. Ni ulama' dia kata isteri soleh tu dia jadi dua peranan dia. Jadi dua peranan. Okey. Bila berlaku ni bila berlaku ni pada lelaki ada isteri yang menolong dia dalam mentadbir kerja rumah tangga, bila ada syahwat dia, ada pula yang menyampaikan syahwat dia, maknanya dia terasa kendak pada perempuan, ada perempuan di sisi dia, yang bersedia berkhidmat pada urusan syahwat dia. Maka dengan ni, level sini, terhasillah ni. Terhasil benda ni. Tengok saya tunjuk mana arrow buat tunjuk ni. Terhasillah perkara ni. Apa perkara ni? Ni perkara ni. Apa ni? Ni. Di sini terhasil. Ni. Kita nak buat carta ni biar nampak elok supaya ni kali bila kita baca kita boleh faham. Ni. Terhasil ni. Itu dikatakan apa tu? Itu dikatakan faedah perkahwinan yang ketiga. Pada kesimpulan dia apa? Pada kesimpulan dia, apa pada kesimpulan ni? Faedah ketiga ni. Ni apa cakap semua ni? Kita ada satu kesimpulan memudahkan atau menenangkan hati dalam beribadah. Gitulah. Itu yang guru ni nak cakap dalam kitab dia lah sebenarnya. Okay. Ni. Dia putih-putih dia cakap benda tu je sebenarnya. Okey. Faedah yang keempat.
Dengan sebab berkahwin itu menyukakan hati. Ni pula nak baca faedah yang keempat. Ni faedah yang ketiga, ni faedah yang kedua. Ni faedah yang keempat pula. Faedah yang keempat. Tengok ini. Suka hati. Menyukakan hati. Lagi sekali bab hati. Maknanya bila syahwat ni terpecah, tak pening-pening, maka hati tu yang suka. Menyukakan hati dengan sebab tu ada dua perkataan tu. Mu'asyarah. Mu'asyarah dan mukhalatah. Mukhalatah ni maknanya dua-dua perkataan ni apa? Bersama dan bercampur. Bercampur. Jadi kalau kahwin tak duduk sama, maknanya macam tak menepati lah. Tak menepati kahwinan tu lah. Tak menepati kahwinan tu. Kahwinan ni duduk sama-sama. Bercampur sama-sama. Kalau duduk dah tak rumbung, beradu ke, maknanya tak berapa. Tak bagus lah sebenarnya. Tapi mungkin perlu masa untuk tenangkan hati ke, itu cerita lain lah. Dan bercampur seperti bermain-main. Seperti bermain-main ni maksud apa Bergurau-gurau. Ada orang dia tak gurau dengan pelanggan dia. Ya Allah, serius gila. Sebenarnya dia tak dapat menikmati faedah perkahwinan. Tapi dengan kawan-kawan dia gurau. Tapi dengan bini dia tak gurau. Dengan bos pejabat dia gurau. Dengan kawan-kawan lelaki dia gurau. Tapi dengan suami dia serius. Sedangkan kahwin ni antara dia menyukakan hati dengan bersama, bercampur, bermain-main, bergurau-gurau. Ada gurau-gurauan, ada bermain-mainan yang tidak dikira sebagai lalai. Ialah apa? Bergurau-gurau dengan pasangan. Tidak dikira sebagai benda yang melalaikan. Tidak dikira sebagai benda yang melalaikan. Buat macam tu Ustaz, mungkin terguris kot. Terguris hatinya. Bila terguris no love terhadap suami Ustaz. Dah tak ada no love tu, susah. Janganlah terguris. Mudah benar nak terguris tu jadi pisu. Fikir nak terguris, guris. Lebih lah, mudah nak terguris juga. Terguris terhadap suami Ustaz. Kalau terguris terhadap suami, gurau-gurau dah balik. Betul tak? Gurau-gurau dah balik, usik dah balik. Baru ada kali sayang, betul. Kalau serius sebab apa terguris? Biarkan terguris ni luka, parah lah dia. Betul. Kita bergaduh, kita biarkan lama-lama. Besok tak tegur, lusa tak tegur, 4 hari tak tegur, 5 hari tak tegur, seminggu tak tegur, sebulan tak tegur. Lama lah. Tak payah duduk sama, duduk rumah lain. Makin parah lah rumah tangga, betul lah. Makin parah rumah tangga. Udah tersenyum sampai telinga Ustaz. Makin tu dah rumah tangga, makin parah lah. Luka tu rawat lah. Rawat dengan apa? Rawat dengan gurau-gurau. Sebab kahwin ni, dia ada satu benda yang mencerikan rumah tangga. Antaranya gurau-gurau lah. Rasulullah ni dia gurau-gurau isteri dia. Sebab apa? Sebab aku berkata nak siapa tu? Anak Sayyidina Umar tu. Hafsah. Hafsah ni isteri Rasulullah. Salah seorang lah. Berkata Hafsah, aku pernah mandi wajib dengan Nabi.
Dan aku mengambil air dan mencurah-curah. Macam kita tengok dekat orang mandi dekat sungai kan, dia simbah-simbah air dekat adik dia, dekat abang dia. Kan dia gurau-gurau kan. Itu yang Hafsah buat. Itu yang Hafsah buat pada Rasulullah. Sehingga Rasulullah berkata, sudahlah Hafsah. Jangan gurau-gurau macam ni. Nanti tak cukup air untuk kita mandi. Orang dulu air dia bukan macam kita lah. Air kita banyak kan. Orang dulu air payah. Mungkin nak kena pergi telaga, nak bawa balik, payah. Kita sudah Hafsah, nanti kan tak cukup air untuk kita mandi. Itu nak cerita apa tu? Itu sebahagian aja nak cerita oleh para sahabat. Nak cerita oleh Nabi. Dia tak cerita semua benda. Itu dikatakan menggurau. Lepas tu dikatakan dalam psikologi juga kan. Dan juga dalam kitab juga diceritakan, kalau anak yang dia didapati dengan kaedah bergurau-gurau dulu, lepas tu baru dia berjimat kan. Dia memesra dulu, baru dia berjimat. Dia kata, anak itu dikatakan lebih baik dan lebih cerdik daripada anak yang dapat dengan kaedah terus jimat tu dapat anak. Ini dalam psikologi perubatan ada juga disebutlah perkataan ni sebagai pendapat yang boleh diguna pakai. Okey. Maka yang demikian itu menyukakan hati. Jadi maka yang demikian itu menyukakan hati. Jadi kalau nak suka hati macam mana? Gurau lah suami isteri. Cara yang kita faham lah, betul lah. Jangan gurau benda-benda yang tak patut. Jangan gurau bab akidah. Benda yang boleh kita gurau, benda yang kita tak boleh gurau, tak boleh gurau. Dan nanti sambung. Suspend. Wah. Mana wah? Ada Ustaz. Tekan. Ada Ustaz. Kan Nabi kubur. Tak. Ada Ustaz. Tekan. Wah mesti pergi buat Milo Ais ni. Tak Ustaz. Habis kuliah Ustaz. Wah tanda wah. InsyaAllah. Juga ganti dan InsyaAllah Ustaz. Daripada nombor 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik 6. Nombor 4 tu balik 6. Sambung tu. Okey. InsyaAllah. Itulah pagi ni. Apa, lapang nanti boleh jumpa. Blok F PKR. Bab ziarah ke alam barzakh. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku maaf semua pasti banyak kurangan. Wabillahi Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah.